Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim kita ini. Jamaah sekalian, malam ini kita melihat pada muka surat yang ke-17. Malam ini kita melihat beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa akhlak mulia adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara khazanah yang besar yang Nabi bawa kepada kita adalah akhlak yang mulia. Dan kita cuba lihat jamaah sekalian, apakah kita boleh dapat dengan akhlak yang mulia ini masa kita hidup di dunia lagi, dan nanti kita balik bertemu Allah di hari akhirat. Akhlak yang baik ini, apa yang dia akan bagi hasil kepada kita? Kata dia, perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi motivasi kepada umat supaya bersungguh-sungguh menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Betapa tidak, mendakwahkan akhlak yang mulia merupakan misi diutusnya Nabi ke tengah umat manusia. Kerana itu akhlak yang mulia termasuk warisan Nabi bagi kita umat dia semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini jamaah sekalian, hubungan akhlak dengan kemuliaan, hubungan para rasul untuk merepair kehidupan. Kalau kita boleh ingat pelajaran-pelajaran yang dah berlalu, akhlak yang mulia jamaah sekalian, dia merujuk kepada perihal kehidupan. Akhlak, Quran kata tentang "Duribat alaihimu zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nasi", yaitu tentang kehinaan ditimpakan kepada umat manusia ini, kehinaan di mana mereka berada itu tidak penting, tapi mereka akan mengalami satu keadaan zillah. Az-zillatu bermakna hina. Maka Quran menyebut tentang
jalan mengeluarkan manusia daripada kehinaan, iaitu dengan bihablim minallahi wa bihablim minan nas, iaitu manusia ada akhlak dengan Allah dan ada akhlak sesama manusia. Manusia menjalinkan hubungan dengan Allah dan menjalinkan hubungan sesama manusia, itu dikatakan sebagai jalan mengeluarkan manusia daripada kehinaan. Jadi akhlak, ikhwan, dia satu daripada yang agama bawa, yang ada di dalam ayat udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk Islam seluruhnya, udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam semuanya, daripada akidah, ibadah, syariah, sampailah kepada ruang akhlak. Cantik, dia menyempurnakan. Orang yang berakidah ada akhlak, cantik, sempurna. Orang yang ibadah ada akhlak, cantik, sempurna. Orang yang bersyariah ada akhlak, cantik, nampak. Maka Nabi sebut kepada kita jemaah sekalian, bu'istu, aku dibangkitkan liutammima, untuk menyempurnakan benda yang belum sempurna, makarimal akhlak, iaitu tentang makarim al akhlak, tentang kemuliaan akhlak. Mungkin manusia tahu campur sesama manusia, tapi manusia tak tahu nilai kemuliaan. Nilai kemuliaan. Jadi dibangkitkan Nabi Muhammad untuk membawa nilai kemuliaan itu, sempurnakan. Karena itu jemaah, bagi orang yang ada akidah, bagi orang yang ada syariah, bagi orang yang dia ini berjalan di atas ibadah, kalau hilang yang kita katakan sebagai akhlak, sebagai khuluqil karim ini, pergaulan dia dengan manusia baik, maka akidah dia, ibadah dia, syariat dia, kita akan nampak macam tempang, macam ada benda yang khidaj, ada benda nampak tak sempurna. Walaupun dia semayang, walaupun nampak elok, berpakaian nampak elok, sopan santun, tapi kita akan rasa khidaj, kita akan rasa dia ni ada benda yang tak sempurna. Maka hubungan akhlak dengan kita adalah hubungan kesempurnaan. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku nak sempurnakan. Daripada akhlak itu ada kemuliaan, aku nak ambil kemuliaan itu, aku nak beri kepada kamu, supaya kamu berperilaku seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kekasih dia yang agung. Allah katakan bahawa wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau berada di atas khuluqil azim. Ayat ini pendek jemaah sekalian, tapi kalau kita lihat dari segi dari segi susunan bahasa dia, wa innaka la'ala khuluqil azim, di situ ada 3 taukid. Wa innaka 1, la'ala lam taukid 1, khuluqil azim daripada jumlah khabariyah ayat 3. Apa nak panggil Allah menyebut dengan suatu susunan, bukan saja susunan ayat tu indah, tapi dia menggunakan taukid. Tak tahulah saya nak sebut bahasa Melayu, tak operti sangat, pasal kita mamak. Allah susun, Allah kunci ayat itu. Allah menggunakan suku kata yang sangat kemas. Sesungguhnya engkau ini la'ala, sesungguhnya engkau ini Muhammad sememang-memangnya, sesungguhnya satu, sememang-memangnya satu, di atas khuluqil azim. Khuluqil azim bermakna perilaku yang sangat agung.
daripada ayat itu sendiri mempunyai suatu suatu ayat yang sangat mengemaskan, suku kata penguat ayat itu yang sangat dahsyat. Bahasa Melayu dia mungkin tak ada mana ni. Ustaz nak sebut taukid ni apa dia? Pasti, kepastian. Pasti. Ustaz Mat kata pasti. Bukan pasti di sekolah ni. Kepastian dalam ayat itu Allah taukidkan. Artinya tak ada keraguan lagi dah. Kalau satu orang sampai ayat ini, kita centum dengan ayat tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kita centum dua ayat ni, sangat nampak Allah memastikan akhlak Rasulullah itu akhlak yang agung sampai peringkat apa? Sampai pada peringkat menjadi contoh kepada orang lain. Sampai pada peringkat apa? Sampai pada peringkat rahmat diutuskan dia. Setinggi mana akhlak Nabi kita agung? Setinggi mana? Setinggi Allah dan para malaikat berpuas hati, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita. Begitulah kedudukan Nabi kita Muhammad yang Allah katakan, qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kamu kepada Rasul ni. Rasul yang Allah sebut sebagai akhlak dia comel, akhlak dia baik ini. Kita baca dalam tafsir ketika sampai ayat ini, wa innaka la'ala khuluqil azim, kita akan jumpa hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bertanya para sahabat kepada Aisyah tentang kaifa kana khuluqin nabi, bagaimana akhlak Nabi. Aisyah menjawab dengan satu perkataan yang sangat kemas, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu apa yang kita boleh dapat daripada Al-Quran. Kalau Quran melarang, kita akan tengok dia tak akan buat. Kalau Quran menyuruh, kita akan tengok dia pasti buat. Jadi kebergantungan Nabi kita Muhammad dengan ayat-ayat Allah sebagai pola pedoman langkah dia itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sampai Allah kata, qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kamu kepada Rasul ini. Rasul yang mana? Yang akhlak dia ini cukup cantik. Sehingga kan jamaah sekalian, eloknya akhlak Nabi macam mana? Seperti Imam Syafi'i sebut dalam buku dia bernama Ar-Risalah, yang mana baginda buat, itulah kecantikan. Yang mana baginda tinggal dalam hidup dia, itulah kesempurnaan akhlak dia. Imam Syafi'i menggunakan perkataan, kesemua kita sepakat, manusia yang suci adalah Rasulullah. Manusia yang bersih adalah Rasulullah. Bersih akhlaknya, bersih pribadinya, bersih tingkah lakunya, maka apa-apa yang menjadi pembersih kepada Nabi telah pun Nabi wujudkan dalam hidupnya. Apa-apa yang boleh membuat Rasulullah ini jauh daripada kebersihan, baginda telah menjauhkan diri baginda. Sampai Nabi menyebut, apa yang mendekatkan kamu kepada syurga telah aku tunjuk, apa yang menjauhkan kamu daripada neraka telah aku ajak kamu tinggalkan. Jadi kerana itu jamaah, sampai pada akhlak dia punya amanah, Quran kata, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sesat tak ada, menyeleweng tak ada. Wa ma sahibukum bimajnun, gila tak ada. Wa ma huwa biqauli syair, ini bukan perkataan orang-orang syair ataupun kahin bomo-bomo, tidak. Habis apa yang ada pada Nabi? In huwa illa wahyun yuha, yang ada pada dia ialah wahyu daripada sisi Allah. Wahyu daripada sisi Allah. Karena itu jamaah sekalian, kita tengok kepada hadis ini, Nabi SAW menyebut kepada kita di dalam hadis Imam At-Tabrani, Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafuna wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi kata, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tengok, malam ni kita melihat hadis-hadis yang menunjuk kepada kita
apabila kita bawa diri kita kepada akhlak yang baik, dia bawa diri kita kepada kesempurnaan. Kita makin sempurna, kita makin jadi orang baik, kita macam repair diri kita. Akhlak ni dia merawat kita. Akhlak dia macam pagar, dia jaga kita daripada benda-benda cemar. Nabi sebut kepada kita jemaah, kaum mukminin yang paling sempurna imannya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kalau jemaah boleh ingat lagi pelajaran kita yang silam-silam, masa mula-mula kita baca buku ni, kita katakan kita boleh menguji kita ada akhlak tak ada akhlak jemaah. Dan kita baca buku kita pada muqaddimah hari itu ni, bilakah akhlak itu dikatakan akhlak? Apabila kita bertemu dengan kondisi-kondisi dan situasi yang tertentu. Masalah kita bertemu dengan keadaan orang ni kita tak suka dia, dia tak suka kita. Ketika itulah akhlak kita diuji. Kita boleh tak bagi salam pada dia? Khairukum khairukum man yabda'u bisalam. Mereka berdua ni yang tak cakap ini berjumpa, siapakah baik di kalangan mereka? Sesiapa yang memulakan bagi salam. Nabi sebut siapa yang memula bagi salam. Jemaah sekalian, kita uji diri kita ikhwan. Allah beri kepada kita pen merah, pen biru. Kita boleh bagi right ataupun pangkah. Dia memang tak mau tengok muka kita. Kita kata assalamualaikum. Dia kata salam bah, tengok bayang hang baku nak muntah. Ketika itu ikhwan, kita ditulis di sisi Allah sebagai hamba yang berakhlak, dia ditulis sebagai hamba yang tidak berakhlak. Bukan dia punya wazan, dia punya penimbang. Berakhlak ni apabila orang kata kita ada akhlak, hal tu belum tentu. Tapi setiap kali kita bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu, suasana, masa dan waktu tertentu, kita boleh memenangkan suruh dan perintah Allah. Kita dianggap hamba yang berakhlak. Quran menyebut waqulu linnasi husna. Kau cakap dengan manusia ni benda baik-baik. Antum tengok dalam surah dalam surah Ali Imran, Allah menyebut tentang akhlak. Dan Allah nak bagi syurga pada orang muttaqin, yang syurga itu seluas langit dan bumi. Kemudian Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah buat senarai. Kita boleh tengoklah ikhwan, diri kita lah. Kita bukan mengaji kita nak pergi tengok orang. Makin kita mengaji berakhlak, makin kita boleh tulis berpuluh-puluh nama orang tak berakhlak. Itu tanda kita tak ada akhlak. Kita mengaji bab akhlak, kita nak tahu kita ni iman dalam hidup kita ada dua. Iman kita boleh repair, iman kita kena ubah. Benda yang kita boleh repair diri kita, kita repair. Benda yang kita tak boleh repair diri kita, kita kena ubah total supaya dia tak ada dalam diri kita. Quran kata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Quran kaitkan dengan syurga seluas langit dan bumi. Allah nak bagi pada hamba dia yang beristighfar, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, hamba yang berlomba-lomba beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Sari'u, Allah kata cepat-cepat. Jangan buang masa kamu, jangan buang sihat kamu. Sari'u, ada peluang cepat buat kebaikan. Kenapa ikhwan? Syurga Allah seluas langit dan bumi untuk satu hamba. Hamba mana? Hamba yang bertakwa. Kemudian Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Hamba yang mana? Hamba yang boleh infak harta dia ketika senang dan ketika susah. Ikhwan, sangat hebat ayat Quran ini. Dia kalam Allah. Kita tengok diri kita. Masa kita ada duit, masa kita tak ada duit, kita dengan infak macam mana? Tak payah tunggu pada mahsyar Tuhan kata hang ni bakhil lah, hang ni kedekut lah. Tak payah ikhwan. Kita tahu diri kita ikhwan. Kita boleh timbang. Alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Dua keadaan, sarra dan dharra, senang dan susah. Keadaan kita ada duit banyak dan keadaan kita pun perik. Apa yang kita buat? Satu, Quran kata alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Quran kata wal kazimin al ghaiz. Keadaan apa? Keadaan tahan marah.
Keadaan tahan marah. Kita marah semua. Bawa kereta kita marah. Orang nak lintas kita, semua boleh mendatangkan marah. Itu yang dia tanya Pak Mentua dia, bapak marah pak? Tak, bapak tak marah. Bapak tahu marah nak kena jual. Semua boleh mendatangkan marah. Semua keadaan mendatangkan marah. Tengok TV boleh marah, baca surat khabar boleh marah, semua boleh marah. Silat-silat mengaji pun boleh marah. Tengok pukul 9 tak berhenti lagi, mamak ni buat pula dah. Jemaah sekalian, Quran kata kepada kita wal afina ani, Quran kata kepada kita wal kazimin al ghaiz. Dia tahan marah, dia tahan tak bertindak. Dia marah mau tak marah, kita janji dengan dia 5.5 sampai 7.5 kita tunggu dia tak mai. Kalau tak marah maknanya something wrong. Manusia yang biasa marah dia. Tapi apa yang Quran minta, wal kazimin al ghaiz, dia tahan kesan daripada marah tu, dia tahan. Apa dia? Mungkin dia balin barang, mungkin dia lepas satu ayat, kawan tu dengar tumbang terus. Quran kata wal kazimin al ghaiz, dia tahan diri dia daripada bertindak yang menampakkan dia marah. Macam mana dia nak tahan diri dia? Itulah yang Nabi ajak kita istighfar, Nabi ajak kita mengenangkan akhirat, Nabi ajak kita ambil wudu, Nabi ajak kita zikrullah. Nanti tu boleh marah tak? Kita suruh dia beli gula, dia beli garam. Habis tak ada kita nak kata, berapa tahun telinga tak korek? Nak kata juga sepatah, berapa tahun telinga hang tak korek? Kau sejak merdeka dulu ah. Pekak. Bila kita keluar ayat tu, kita keluar dengan jantung kita mula duk duk duk, maka Quran kata wal kazimin al ghaiz, yang tu kami nak dia tahan. Bukan Quran marah, Quran melarang kita marah, tapi Quran melarang, minta kita tindakan daripada marah itu tahan. Keluar kasut tak ada, sepak semua kasut, harami betul, tahan. Semua orang tahu dia tak seimbang, muka merah marah lah tu, tapi tahan apa boleh keluar, ayat apa boleh keluar. Ayat dia lebih power daripada super power punya kopi 3 dalam 1 tu. Kena ayat tu, maka Quran kita boleh menguji akhlak kita ikhwan. Quran menyatakan kepada kita wal afina 'anil nas. Apa dia? Dia maaf orang. Itu senang kita nak maaf orang. Macam mana kita nak buat ikhwan? Kita suruh kita beli barang, beli kaca, beli mangkuk kaca, kalau kita nak balut hadiah, nak bagi pada kawan kita, anak kita pegang-pegang terlepas terus. Jadi apa? Jadi sagon lah. Dah beli RM50. Mesti marah. Quran kata tahan. Apa nak keluar tahan di mulut. Tangan nak buat apa tahan. Lepas tu wal afina 'anil nas, maafkan dia. Maaf dan bagi pendidikan pada dia. Lain kali pegang elok-elok. Tapi maafkan dia. Tahu kata dia silap, tahu kata dia telah buat silap, beri ajaran pada dia, tapi maafkan dia. Wal afina 'anil nas. Untuk semua ni Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang buat baik. Allah sangat mencintai orang yang buat baik, jemaah sekalian. Daripada baik itu daripada orang yang berakhlak. Allah sangat mencintai mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai hamba dia yang melakukan baik. Apa dia yang baik? Yang infak tadi. Apa dia yang baik? Yang istighfar tadi. Siapa dia yang Allah cinta? Yang memaafkan orang tadi, yang menahan marah tadi, menahan marah. Maka Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin. Di atas semua tu Allah kasih siapa yang boleh buat kebaikan ini semua. Karena itu jamaah sekalian, Nabi sebut kepada kita paling lapang dadanya, orang yang Allah suka ni orang yang paling lapang dada, paling mudah bersahabat dan disahabati. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati.
Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat. Orang ni kalau duduk seorang-seorang, dia duduk seorang-seorang dengan siapa pun dia tak mau kawan, tak mau campur. Nabi kata tak ada kebaikan bagi orang yang tak mau disahabati. Sampai siapa pun tak mau kawan dengan dia, orang ni Nabi kata tak ada kebaikan. Dia tak ada akhlak. Nabi SAW menyebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Hadis ini hadis Imam At-Tirmizi. Albani mensahihkan hadis ini. Nabi sebut pada kita, Nabi kata orang mukmin yang paling sempurna imannya. Iman kita boleh sampai pada tahap sempurna dan dia boleh turun pada tahap nampak tak sempurna dia. Mukmin yang sempurna iman, Nabi kata adalah yang paling bagus akhlak dia. Paling bagus akhlak dia. Kawan baik kita ikhwan, semua orang dia bagi kad kenduri anak dia kahwin. Kad kita dia tak bagi. Dia lupa. Dia terlupa. Kita nak pergi pun tak boleh kenduri. Mayat tak apa. Orang tak pernah bagi kad jemputan mayat lah. Ni saya minta sila lah ada mayat. Tak ada. Orang panggil kahwin. Jadi dah tak panggil nak pergi pun lah. Kita hanya duk ingat hang gamak lupa kat aku lah. Habis kenduri, periuk pun dah tunggi nak ke langit dah. Dia jumpa kita, dia kata aku tak nampak muka hang gamak hang tak mai. Dia kata pula kita gamak tak mai. Kita kata lagu ni punya orang pun ada. Periuk 5 gantang, pungkok naik ke langit dah. Hang sepatah haram hang tak panggil aku. Pegang kepala, astagfirullah, aku tak panggil kan. Ikhwan, orang ada akhlak siapa dia? Sahabat, aku tahu. Manusia ni mana tak lupa. Aku tahu sahabat, manusia ni tak lupa. Aku maafkan lah. Tapi lain kali jangan ubat lagu tu dah lah. Artinya apa ikhwan? Kita tak mengungkapkan kepada dia kalimah, yang kalimah tu menunjukkan kita tak puas hati dengan dia, dan dengan kalimah itu menyebabkan dia rasa dia itu cukup teruk. Kalimah tu kita tak berkelak. Wahai kita boleh berkelak, anak hang tu aku yang kira anda. Kita bagi satu ayat tu, dia nanti buat kenduri lain panggil kita. Kita bagi lagi satu kalimah, ni bangsa apa ni sampai lupa jasa orang. Bagi lagi satu kalimah, kita bagi lagi satu kalimah, kita kata beruang jatuh parit pun ingat ke orang. Kita boleh bagi kalimah tu. Tapi bila kita bagi kalimah tu, apa jadi dengan dia ikhwan? Rosak dia kan. Yang dikatakan orang berakhlak, dia tahan ayat tu. Kenapa ikhwan? Dia nak mencari muhsin, kebaikan di sisi Allah. Ini daripada akhlak jemaah sekalian. Nabi sebut kepada kita ikhwan, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Orang yang baik di kalangan kalian adalah orang yang baik dengan akhlak isteri dia. Kenapa jemaah? Nabi sebut kalimah ni sebab nisbah pada orang Arab dulu, dia tak boleh cakap baik dengan bini dia. Dia tak boleh cakap baik dengan bini dia. Bini dia dapur tu tempat bini dia. Masak tempat bini dia. Dia nak lepaskan nafsu dia, bini dia. Lain, jangan pandai-pandai bagi pandangan. Untuk membuang kehidupan tu, Nabi kata siapa dia? Nabi kata dalam hadis ni, akmalul mu'minina imanan. Ada orang mukmin sempurna iman dia. Macam mana iman dia sempurna? Dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, tak mana paling baik? Nabi kata pada isteri mereka. Dia kahwin 2, dia kahwin 3, dia kahwin lebih daripada 1, dia kahwin. Yang jelasnya dia kahwin. Maka hak isteri 1, hak isteri 2 sama. Dia tak ada ni bini 1, ni bini 2. Bini 1 lebih, bini 2 korang. Tak ada. Quran kata fankihu, kahwin. Bila kahwin, hak kahwin sama. Ni aku dah kahwin 40 tahun, aku kena dapat lebih. Dah. Raya aku kena dapat 3 pasang. Hang 2 sudah, hang baru mai. Dah, sama fankihu, sama hak. Macam mana pilih bini 1, lagu itulah pilih bini nombor 2. Cantik dia, rupa parah dia, keturunan dia,
dia orang yang berharta. Lepas tu Nabi kata fasfar bizatiddin, carilah yang ada agama. Bini nombor 1 pun kita pilih lagu tu, bini nombor 2 pun kita pilih lagu tu. Hak sama. Tiba-tiba dia buat baik pada yang satu, dia gantung. Yang lagi satu ni kal muallaqah, dia gantung tanpa tali. Quran kata, Nabi bagi tahu kepada kita, mukmin yang sempurna iman adalah yang berakhlak. Yang berakhlak baik siapa dia? Yang boleh berakhlak kepada isteri-isteri mereka. Nabi sebut kepada kita jemaah, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-muwatta'una aknafan alladhi ya'lifuna wa yu'lafuna wa inna abghadakum ilayya al-mashsha'una bin namima al-mufarriquna baina ahibba al-multabisuna lil bara'il anat. Nabi sebut dalam riwayat ini, riwayat At-Tabrani ini, Nabi kata orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlak dia. Kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita tak pernah hidup zaman dia, tapi hadis-hadis yang keluar daripada mulut dia menyatakan ada umat paling dia sayang. Siapa dia? Umat yang paling jaga akhlak. Umat yang berakhlak. Macam mana umat tu berakhlak? Umat tu berakhlak macam mana Rasul berakhlak. Macam mana umat tu nak tahu Rasul berakhlak? Umat tu belajar akhlak Rasul dan dia adakan pada diri dia. Itu daripada akhlak. Nabi kata orang yang paling aku cintai di antara kamu umat aku adalah yang paling bagus akhlak dia. Hak ni aku suka. Hak ni aku suka. Paling lapang jiwa dia. Orang yang paling lapang jiwa dia. Pemikiran dia jauh, pandangan dia jauh. Aku suka umat macam ni. Serta mudah menerima orang lain dan mudah diterima oleh orang lain. Dia mudah terima orang. Dan orang pun mudah terima dia. Nabi kata yang ni aku sayang ni. Sedangkan orang yang paling aku benci adalah orang yang suka mengadu domba, namimah. Dia ocok orang bagi berkelahi. Dia sembang dengan kawan ni, tujuan dia sembang tu dia nak ambil rahsia, pergi sembang dengan orang lain. Lepas tu dia pada orang berkelahi. Nabi kata aku tak suka ada umat macam ni. Memutuskan hubungan di antara orang yang saling berkasih. Dia bagi pisah al-mufarriquna baina ahibbah. Dia pisah dua orang berkasih sayang. Dia pisah rumah tangga orang, persahabatan orang, dia pisah. Dia pisah bahasa dia, tutur kata dia, perbuatan dia, tangan-tangan dia ni semua. Lalu ni zaman macam-macam ikhwan. WhatsApp lah, Facebook lah, Twitter lah. Jaga bawa lah diri masing-masing. Nak tulis ke, nak print ke, nak pelekat poster ke, nak komen ke, jangan sampai termasuk dalam benda Nabi kata aku benci. Kerana kita duduk type ni ada orang berkelahi. Kerana kita duduk sebar ni, dua orang ni best kawan. Kerana kita bercakap lebih kurang, rosak daripada orang. Nabi kata aku tak suka daripada ni. Dan mencari kesalahan orang yang tidak bersalah. Aku tak suka umat ni. Umat yang mana? Umat tak ada akhlak. Umat tak ada akhlak yang mana ikhwan? Yang memisahkan hubungan dengan orang. Umat tak ada akhlak yang mana ikhwan? Umat yang suka namimah, mengadu domba ni. Ocok sana, ocok sini. Umat tak ada akhlak yang mana ikhwan? Adalah umat yang suka pergi cari salah orang. Cari salah orang. Banyak tajuk boleh sembang dalam dunia. Dia pergi cerita pasal orang juga. Sedap-sedap lah buah jinamoto, bubur apa lah. Sedap, memang makan sedap lah. Tapi dia kena tahu lah, ketika itu dia dikatakan tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Nabi SAW sebut kepada kita jemaah dalam hadis Imam Bukhari. Nabi katakan inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang orang terbaik di kalangan kamu yang paling bagus akhlak dia. Nabi sebut pada sahabat, khairukum fil Islam wa khairukum fil jahiliyah. Orang baik yang masuk Islam di kalangan kamu adalah orang yang masa jahiliyah pun dia baik juga. Dulu zaman jahiliyah dia ada akhlak yang baik.
Bila dia masuk Islam, yang baik itu dia tak tinggal, yang buruk aja dia tinggal. Nabi kata inilah orang yang paling baik, iza fuqihu, sekiranya dia faham apa itu Islam. Kalau dia tahu apa itu Islam, kalau dia tahulah hubungan akhlak dengan Islam, kalau dia tahulah hubungan bicara dengan manusia, dengan ibadat dia, dengan kebangkitan dia di hari akhirat, iza fuqihu, kalau dia tahu benda ni semua, maka dia akan ambil semua kebaikan semasa dia belum Islam, dia akan amalkan ketika dia Islam, kerana benda tu baik. Khairukum fil Islam wa khairukum fil jahiliyah. Orang yang baik dalam Islam adalah orang yang buat baik juga dalam jahiliyah. Maka kebaikan adalah kebaikan Nabi sebut. Nabi sebut kepada kita jemaah sekalian dalam hadis At-Tirmizi. Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Albani kata sahih, tapi At-Tirmizi menyatakan hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Nabi pesan, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Iringlah keburukan dengan kebaikan, nescaya dia akan menutupi. Iringlah kebaikan. Wa atbi'il sayyi'atil hasanah tamhuha. Bila satu orang terbuat jahat, dia istighfar, lepas tu cepat-cepat buat baik. Nanti kebaikan dia buat hak belakang ni boleh tolak balik kejahatan tu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat boleh menolak sayyi'at. Kebaikan boleh menolak keburukan. Yang macam mana ni? Yang tak sedar ni, tak sengaja. Kadang-kadang kita duk sembang larut dah. Dalam sembang tu larut dah kita pergi. Tengok-tengok astaghfirullahaladzim, duk sembang pasal orang. Cepat-cepat kita kata astaghfirullahaladzim, aku silap ni. Tengah duk makan kan, lepas tu buat kebaikan. Tak apa sahabat, ni semua ni makan, ana bayar, ana nak buat baik. Cepat-cepat ikhwan, cepat-cepat terbuat jahat yang tak pernah kita rancang, cepat-cepat istighfar dan susuli dengan kebaikan. Quran kata kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Ambil wuduk baik, istighfar baik, bertasbih baik, tilawatul Quran baik. Bila terbuat jahat, cepat-cepat datang kepada kebaikan. Cepat-cepat sedekah. Cepat-cepat memandang ihsan pada orang. Cepat-cepat baik sangka pada orang. Cepat-cepat melakukan ibadat-ibadat sunat seperti semayang-semayang yang wujud dalam sunnah. Cepat-cepat jemaah sekalian. Kenapa? Kerana dia boleh memadamkan. Kalau kita biar lama, dia akan jadi kerah. Dia akan menyebabkan nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Dia akan jadi satu titik hitam dalam hati. Dia kerah. Nak buang macam mana? Nak buang dia dengan taubatan nasuha. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai rana ala qulubihim, hati depa tu telah jadi karat. Apa makna karat? Hati depa tu sampai peringkat depa istighfar pun dia tak rasa dah. Dia tak rasa apa dah. Sampai peringkat rana ala qulubihim, kita kata tuan dosa, apa dosa? Ingat aku seorang buat, ramai lagi buat. Itu nama dia rana ala qulubihim. Hati dia dah kena dah benda tu. Kekaratan dia kena dah. Tengok ikhwan, umat kita lah, sajalah saya cerita sikit umat kita. Antum tengok dari segi beragama, orang kita dari segi beragama sangat kurang. Anak-anak kita membesar kurang. Dia macam tak ada perasaan dengan agama dia. Dia campur muda-mudi. Dia boleh tunang tu kira lesen besar macam kahwin. Jangan siapa duk kata apa. Kita kata siapa ni tunang saya. Yalah tunang bukan bini hang. Pakcik kami bertunang. Pakcik jangan nak buat gila. Dia kata orang tu gila. Kira tu boleh tunang bubuh cincin satu di jari manis ni, Allah. Tak boleh kata mak pun bukan mak suka. Mak tak boleh kata apa ikhwan. Tak boleh kata apa. Dari segi beragama, kesian ke orang kita ikhwan. Pendidikan daripada awal.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Luqman kata, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, jangan syirik pada Allah. Arahan Quran. Quran cerita pada kita tentang wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayya waliwalidayya. Allah suruh kita kenang masa mak kita mengandung kita, suruh kenang wahnan ala wah, susah dia, payah dia, susukan kita, disuruh kenang. Quran suruh kenang. Tapi anak-anak hari ni tak kenal, ikhwan. Walaupun orang sambut hari ibu, tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa, ikhwan. Orang sambut hari ibu, sambut sana, sambut sini. Yalah, ikhwan. Itu hal mereka lah. At least kalau kita betul nak sambut hari ibu, nak kenal mak, hari bila antum akan terkenang mak antum? Bila? Sepatutnya kita kenang mak kita ni hari beranak kita. Kita hari beranak kita terbalik, kita pula dapat hadiah, kita pula dapat kek, happy birthday to you. Kado istimewa ulam raja, Allah selamatkan kamu. Tak tahu kena heart attack. Tak. Kalau kita merasakan hari beranak kita tu satu nikmat yang besar, ikhwan, ya boleh. Rasalah dia nikmat besar. Macam mana, ikhwan? Hari beranak kita lah mak kita bersabung nyawa nak tekan kita berkeluar. Itulah hari uri dikeluarkan daripada rahim dia, pusat dipotong. Keadaan mak kita masa tu macam mana, ikhwan? Ibarat nyawa di ujung rambut. Kalau betul kita nak kenang mak kita, bukan kita ambil cara orang putih ni, ambil hari lahir kita ni. Pada kita tarikh besar, kita keluar ke alam sebagai hamba Allah, memegang amanah-amanah hidup. Macam mana kita boleh keluar mai? Macam mana kita boleh keluar mai? Dia jadi kun payakun lagu tu ke? Dak. Kita keluar kok bulu betung ke? Dak, tu anak bulu betung. Kita keluar kok mana? Quran kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa. Allah yang keluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa. Allah keluarkan kita daripada perut mak kita, ikhwan. Kita makan susu dah 2 tahun. Ya, Allah suruh kita kenang. Hari lahir kita, kenang mak kita. Patut hari lahir kita, kita jumpa mak kita, kita salam, kita cium dia, kita kata terima kasih mak. Mak ingat tak mak 30 tahun sudah, 40 tahun sudah pada tarikh ini mak ada di hospital. Mak dia kata, bilanya aku masuk hospital? Orang tua tu dah tak ingat dah. Orang tua tu pun dah nyanyuk, dah tak ingat. Mak dia kata, orang lain kot masuk hospital, hang silap orang. Tak, mak 40 tahun sudah mak. Lah ni cik umur 40 mak. 40 tahun sudah. Ayah jadi gelisah pasal mak nak melahirkan cik mak. Hari ni cik boleh semayang, cik boleh puasa, cik boleh beribadat, cik boleh berdikari semua ni dengan tulang pak kerak mak dengan ayah. Mak redalah, dah restulah hidup saya mak. Itulah hari kita nak kenal mak kita. Ni hari birthday kita, mak tak jemput langsung. Punya setanggang betul budak ni. Kalau tak dapat hadiah, buat muka macam asam gelubi masam tak cukup gula. Muncul mulut. Biar perempuan ambil jantan, berupa gitu. Hari birthday bini kita, hari lahir dia, apa kita nak buat? Kita jumpa mak mentua kita. Sebab hari tu mak mentua kita bersabung nyawa berpantang 3-4 bulan. Bini kita tenang-tenang saja. Bini kita keluar-keluar, wah. Dia bukan tahu apa. Pasal apa dia dapat hadiah? Apa punya mangkapnya orang. Jumpa mother-in-law, mak mentua, salam dengan dia. Tak batal ayat sembahyang, mazhab Syafi'i. Ni nak salam mak mentua pun lapik kain, takut batal. Batal apa? Mak mentua hang lah mangkap orang. Mak ingat ada hari ni hari apa mak? Mak dia kata, seingat aku hari Jumaat. Memang hari Jumaat mak. Tapi 38 tahun yang silam, mak ingat ada apa jadi pada hari ni? Lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi. Mak tak ingat dah.
mak cik nak cerita balik. Masa itulah mak bawa isteri saya. Isteri saya ni hak nama Leha ni mak. Mas bilanya aku usung bini hang. Lupa sungguh orang tu orang. Cerita balik ke dia. Mak, terima kasih mak. Jumpa ayah kita. Ayah, terima kasih. Ayah bela dia sampai 30 tahun. Cik baru kahwin dengan dia 8 tahun. Tenaga ayah, keringat ayah, peluh lelah ayah, ni semua biasa. Semoga Allah masukkan mak dan ayah ke dalam syurga dia, amin. Itulah hari ibu. Hari birthday anak kita, kenang pula saat-saat susah bini kita. Bagilah hadiah ke bini kita. Sayanglah kepada dia. Ucaplah sesuatu yang kita hargai dia. Ni birthday anak kita dapat hadiah. Kalau tak bagi hadiah, muncul macam ikan curut. Hari kahwin kita, ikhwan, hari kahwin kita. Kita ni pelik, manusia ni dia pelik. Dia tak mengerti agama, dia pelik. Hari kahwin kita, kita ingat kita punya apa? Celebrate wedding time kita ni. Oh, bila ni abang, ni tahun ni cukup dah, kita kahwin 10 tahun. Nak bercuti tahun mana? Tengok punya gila manusia ni. Patut hari wedding dia tu celebrate apa? Nak cuti apa? Hang tahu tak hari hang menikah siapa susah? Hang nak menikah jadi maplay sehari ni, tu duk randuk panas, duk pergi panggil rumah ke rumah lepas kad kahwin, duk satu rumah. Kalau jemput 1000 orang, 1000 rumah dia pi. Siapa randuk panas dengan motor tu? Mengkok oi. Yang hang nak pergi cuti di dalam kahwin ni pasal apa? Hang tak buat apa. Hang jadi raja sehari. Yang jadi khadam, jadi pencacai hang, mak dengan bapak hang dengan adik-beradik hang. Mengkok oi. Mau jentik hidung bagi bengkak sekali bapak ni. Sampai tak tahu apa, tak tahu cara nak fikir. Dia kira orang putih. Orang putih kata hari ibu, dia hari ibu. Orang putih buat hari pak, dia pun hari pak. Orang putih buat hari kepala bapa, dia pun sambut hari kepala bapa dia. Tak boleh lagu tu, ikhwan. Siapa yang naik motor randuk panas ni? Panas ni. Duk pergi jemput rumah ke rumah. Kadang-kadang parik buntang ni pergi jemput sampai Pulau Pinang. Naik motor banyak betul. Siapa harap maplay tu nak menikah? Kerja, sibuk. Kalau harap dia, Tok Qadi aja mai, orang lain tak mai. Dia tak panggil siapa. Dia sibuk dengan katil, dia sibuk dengan tu, dia sibuk dengan ni. Dia terlupa, ikhwan. Celebrate wedding dia, dia kahwin, dia celebrate. Dia terlupa nak mai rumah mak dia, nak ucap terima kasih. Ayah, mak, ni cik kahwin dah 10 tahun, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pula. Siapa hang kahwin siapa? Aku terima kasih. Ayah, yang duk pi cari kemah pasal ayah. Duit cik masa tu ada 4,000 je, yang tokok sampai 15 tu duit ayah. Ayah yang duk pi panggil, duk upah orang masak, pecah kemah, buka kemah, ayah. Lepas kahwin yang penat tidur terkangkang terkedang 2-3 hari, ayah. Cik raja sehari, cik pergi honeymoon, cik tak tahu apa ayah. Cik pergi Langkawi, cik tinggal periuk kat ayah. Ayah settle lah periuk dengan pinggan tu. Terima kasih banyak-banyak ayah. Patut yang pergi bercuti siapa dia? Orang tua tu. Nah ayah ambil kain pelekat satu. Orang tua tu ayah kawan bagi kain pelekat macam jongkong emas. Macam dapat jongkong emas. Anak dia bagi, dia punya seronok. Dia ingat, anak dia ingat dia. Sebahagian daripada apa yang kita buat hari ni, ikhwan, sangat kita tak ada akhlak. Sangat tak ada akhlak. Kita potong kek kat anak, mak. Kita potong kek kat bini, mak mentua. Kadang tak jemput pun, pak beranak dia apa, potong kek, goreng bihun, suku-suku dia apa habis. Lepas tu pergi layak pula kat orang tua tu, kenyang mak, makan bihun. Amboi, mak dia kata beli kat mana? Dah kata bedah masak. Hari ni hari birthday dia. Orang tua tu tarik kepala macam kora masuk dalam, tak kata apa. Tu pun dia rasa berkat hidup dia. Tak ada berkat dia. Cucuk lilin atas kek, cuk. Punya seronok. Seronok sangat. Seronok dengan jalan yang salah. Kerana tu kena dibetulkan dia. Kena dibetulkan cara hidup anak kita.
supaya dia hidup satu masa nanti dia masuk dalam kumpulan ada akhlak. Kita hanya ada ayah-ayah ni ikhwan, jadi anak-anaknya ada akhlak. Kita dah soleh dah, main semayang, main mengaji ni, alhamdulillah lah. Kenang jasa-jasa mereka. Quran suruh kenang. Quran suruh kenang ikhwan. Quran kata, hadis At-Tirmidzi kata kepada kita, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Iringlah keburukan dengan kebaikan, nescaya dia akan menutupinya. Cepat-cepat bila buat benda salah, cepat-cepat ambil wudu, istighfar, minta ampun. Jangan tunggu, nanti hati kita akan ditutup dengan dosa itu. Dan bermuamalatlah. Apa makna muamalat? Bergoilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bergoilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Allah suruh kepada Nabi, bergoilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW menyebut dalam hadis Ibnu Hibban, Nabi kata, istaqim wal tuhassin khuluqa linnasi. Nabi kata istiqamahlah di atas agama Allah. Nabi kata istiqamahlah. Nabi kata wal tuhassin, dan baguskanlah khuluqaka, akhlak engkau, linnasi, terhadap manusia. Nabi kata pegang agama ni elok-elok, pegang agama ni elok-elok, pegang agama kita elok-elok ikhwan. Kemudian Nabi kata apa dia? Nabi kata baguskanlah akhlak kamu kepada manusia ketika kamu bergaul dengan manusia. Ikhwan, apa yang agama minta kita jauhi, kita jauhi. Kita jauhi. Kita tak boleh tak menjauhi, kita mesti jauhi. Jauhi benda itu. Apa yang Nabi ajak kita tinggalkan. Bukan kadang-kadang benda itu bukan Nabi sebut tinggal, tapi seumur hidup dia Nabi tak buat. Bermakna tinggal lah. Ada benda Nabi kata tinggal, dengan Nabi sebut dengan mulut dia. Nabi tunjuk dengan perbuatan, dia tak suka orang tu buat. Tetapi ada dengan makna tinggal, seumur hidup Nabi, Nabi tak buat benda tu. Itu juga makna tinggal. Tinggalkan. Ada benda kita buat Nabi suruh, ada benda Nabi tunjuk buat bagaimana. Ada benda bila orang buat Nabi suka sangat, maka itu bermakna kita disuruh buat benda itu. Disuruh buat sangat-sangat benda itu. Nabi SAW sebut dalam riwayat ini ikhwan, riwayat daripada At-Tabrani daripada Anas bin Malik. Al-Bani kata hadis ini hadis sahih. Nabi kata alaika bi husnil khuluqi wa tulis samt fa walladhi nafsi bi yadihi ma amila al khalaiq bimithlihima. Nabi sebut janganlah kamu hendaklah kamu berakhlak mulia. Alaika bi husnil khuluq. Nabi kata alaika, aku pesan pada hangpa semua jaga akhlak elok-elok. Wa tulis samt, aku pesan kepada hangpa kalau boleh banyak diam. Ini menang tuan-tuan daripada saya. Yang bercakap tak berhenti saya. Maknanya yang duduk depan saya ni telah ada akhlak. Ni saya duduk bercakap ni belum tentu. Belum tentu ada akhlak. Yang diam ni ada akhlak. Dengan syarat diam yang mengaji lah. Ni diam tak puas hati, kat pukul 9 tak berhenti lagi. Yang tu tak boleh lah. Ni diam. Nabi kata waktu lisamt. Tak apa kita diam, tak apa orang cakap-cakap apa orang pasal kita diam. Ada masa kita diam macam tu lebih baik, selamat agama kita. Bila kita cakap cemar agama kita, agama dalam diri kita ni jadi cemar, jadi cemar. Nabi kata pada kita, demi Allah yang jiwaku berada dalam tangan Allah, tidak ada amalan yang dapat menandingi keduanya. Nabi kata akhlak mulia, akhlak baik dengan banyak diam. Dua ni amalan lain, dua ni biasanya dia lebih baik daripada bercakap banyak, dia lebih baik daripada akhlak yang tak baik. Dua amalan ni sangat baik Nabi kata. Dalam riwayat Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap baik ataupun diam.
Orang kita kata diam tu bodoh. Bodoh diam. Tengok dia punya kata kat hang. Sampai aku nak rasa. Tengok dia buat api. Dia bagi peluru M16 punya. Kita daripada elok duk kena peluru dia ni sengit badan. Kadang-kadang diam tu lagi baik. Cuba tengok dalam rumah tangga kita kan. Bila bini kita popek-popek kita diam. Bukan takut. Saya ingat tak ada siapa mai depan kita takut bini. Cuma masalah bini tak takut kita. Itu problem dia. Bukan kita takut dia, dia tak takut kita. Popek-popek. Ini mengaji apa sampai pukul 10 baru balik, ustaz mana ajak ah. Dengan lelaki dia dengan ustaz dia hampuk sekali. Dah hujan ustaz tu berhentilah lambat. Nanti satu hari nak jumpa ustaz. Tak tahu kalau lelaki orang nak balik nak tidur besok kerja, hari ni penat makan kenuri, dia punya beletiang Astro padam. Padam Astro keluar channel dia. Oh jangan main-main. Kadang-kadang kita diam sengak api ya. Bila kita belak-beletiak dia diam. Betul. Bila kita tengok dua-dua beletiak cantik cantik main buah Nabi Nuh. Diam tu ada manfaat. Tengok saya cakap sahabat semua diam, ada manfaat tak? Manfaat tak? Cuba sahabat cakap lah ni. Saya pun cakap. Jadi mergi Hindu lah. Tak boleh mengajak. Diam ada manfaat. Khatib baca khutbah kita diam. Semua duk tanya ke khatib ni, saya nak tanya. Sampai nama khatib pun nak tanya. Ini bukan khutbah. Betul Nabi kata. Jamaah sekalian, Nabi sebut kepada kita, ini sangat dalam hadis ini Nabi sebut kepada kita sesuatu yang sangat dahsyat berkenaan dengan akhlak, dan dia menjadi penurung untuk kita menjaga akhlak kita. Apa Nabi sebut pada kita? Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa anna Allah la yubghidul fahish al-badi. Tengok Nabi sebut pada kita tentang akhlak. Apa dia? Jemaah sekalian, Nabi kata tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Esok Allah timbang amal kita, apakah yang paling buat kita selamat di hari akhirat, dan bila letak dia berat kebaikan kita, Nabi kata tak ada yang boleh potong akhlak yang baik. Pasal itu tadi hablum minallah hablum minan nas. Kita berwuduk hablum minallah. Tapi ada juga hablum minan nas. Kita ambil wuduk, kita sapu muka ayak, kita merecik kat tangan orang. Kawan tu tak tahu nak ambil wuduk tak mana, hingga duk merecik dia. Kita ambil wuduk bukan baju kita basah, baju member sebelah basah. Dia tu kata hang wuduk ke aku wuduk. Kita kacau dia. Kita sembahyang kita kacau dia. Kita punya duk berbetul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kawan baru mengaji tajwid dengan makhraj. Dia ni jadi masalah Sekali kawan tu penaik suara Maliki yaum, terkejut tu imam. Ini tak ada akhlak. Cukuplah mulut kita baca, telinga kita dengar, cukuplah. Pasal apa nak bagi sepanjang dengar? Kadang mulut dia macam makan suingam pula. Terbuka, tertutup ke depan, muncul, tarik ke belakang. Tu dia kita kata makhraj apa ni? Makhraj apa dia nak sebut? Ini hablum minallah hablum minan nas. Paling berat letak. Berat ikhwan, berat senyum kita ke orang. Anda tengok doktor-doktor kan, dia pakar, dia tahu penyakit kita berat, tapi dia slow talk dengan kita. Tenang kita. Doktor kan Allah bagi ilmu pada dia. Dia tengok kecil manis kita ni, pakcik ni nak kena kerat pula. Tapi cara dia slow talk tu. Kata pakcik ni gula terlebih. Saya minta tolong kat pakcik boleh tak? Gula lebih ni pun jangan buah dalam badan, buah dalam balang. Tergelak pakcik tu. Doktor pandai melawak. Dia kata kalau saya tak melawak, pakcik sakit lah. Dia tengok muka dia, dia senyum dengan kita, bismillah, dia mai. Dia kata, mai pula lah. Kita tak ada kerja nak buat apa saja, mai ziarah doktor. Darah naik pula. Tak apa pakcik. Dia naik pi mana kerja tu. Bismillah pakcik makan. Makan bismillah ni ada berkat pakcik. Tu saya nak kena pantang. Saya tahu pakcik pantang tengok.
Bukan pakcik patang tolak, patang tengok. Bismillah pakcik, ubat continue macam biasa. Kan, sampai hari pakcik nak kena kapan, pakcik kena kapan, tinggal ubat, pakcik jalan bebas. Tak ada bagi orang tu kaplahnya. Selamat pakcik, bismillah pi. Kawan tu tengok, ye, dapat lesen besar. Makan-makan 2 hari jalan. Kadang-kadang orang senyum pada kita, orang ahlan wa sahlan pada kita, peranan. Kesemua tu ikhwan, rupanya kita cakap baik, kita senyum, kita mudahkan urusan orang, kesemua tu akan ditimbang di hari akhirat dan dia akan jadi pemberat amal kita. Pemberat amal kita. Oh subhanallah, ada banyak benda kita boleh buat jemaah untuk sampai kita ke syurga. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya Allah benci orang yang berbicara kotor lagi keji. Allah tak suka orang suka cakap pasal orang. Dia cakap mesti dia akan londeh kawan tu. Dia cakap mesti akan buruk-buruk kawan tu akan keluar. Allah tak suka. Nabi sebut kepada kita jemaah dalam hadis daripada Usamah bin Syarik, Adi At-Tabrani, Albani kata sahih. Nabi sebut innan nasa lam yu'tau syai'an khairan min khuluqil hasan. Malam ni dia nak cerita pada kita hadis-hadis yang mengkaitkan akhlak dengan kesempurnaan beragama dan iman. Nanti muka surat belakang-belakang dia akan beri pada kita cadangan-cadangan akhlak yang baik. Dia akan cerita. Ni dia nak cerita pada kita kaitan akhlak dengan kesempurnaan hidup kita dan pahalanya akan kita dapat di hari akhirat. Nabi kata sesungguhnya manusia tidak dikurniakan sesuatu yang lebih baik daripada akhlak. Apa benda Tuhan bagi kita paling baik? Duit baik, tapi Nabi sebut kepada kita lebih baik. Allah bagi kita umur panjang, sihat, semua tu baik, tapi jauh lebih baik, ada benda lebih baik daripada tu. Allah bagi akhlak yang baik. Antum bayang kita duduk di hospital tak sihat, kita tak jadi orang yang bagi susah nurse. Macam mana nurse rasa kita duduk hospital? Memanglah kita sakit kan, tapi kita tak bagi susah dah. Sakit kepala ni bukan main, kena migraine, duduk 2 minit panggil misi, sakit panggil nurse. Nurse kata orang tu ni aku cucuk keras bisa lagi. Pantang orang lalu je nak panggil, dia rasa beban. Tapi kalau kita duduk macam budak baik, buat ke mana, nama pun rumah sakit. Patut dia panggil orang sakit, dia panggil rumah sakit. Rumah tu elok, yang sakit tu orang. Duduk tengok, orang kata orang tu ni bagus, yang sakit-sakit pun senyap. Kita dapat rasa tak ada satu benda Allah bagi baik pada kita. Akhlak berkaitan dengan lidah, akhlak berkaitan dengan body language kita, akhlak berkaitan dengan sentuh menyentuh, perjalanan, cara kita respon orang, semua tu kita namakan akhlak, perilaku kita. Allah bagi kat kita tu elok, inilah anugerah Allah yang paling elok. Nabi SAW sebut kepada kita jemaah sekalian dalam hadis Imam Ahmad, innahu man u'tiya hazzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzahu min khairid dunya wal akhirah. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Nabi sebut sesungguhnya barang siapa dikurniai sifat lembut, santun. Siapa dapat benda ni? Dapat apa? Lemah lembut. Bukan lemah lembut pergi jadi sotong sampai lemah lembut lagu tu. Allah bagi kat dia lemah lembut nah, bicara baik. Bukan jalan gantung tangan 24 jam pegang beg. Amboi hang lemah lembut, Nabi ajak lemah lembut. Itu terlebih. Hari macam kita cakap dengan orang, fabda'u bisalam, assalamualaikum. Apa abang sihat semua nah? Dia kata sihat nah. Daripada kita katakan hang aku jumpa aja hang sakit. Hang sakit aja aku jumpa hang. Apa hang ni tik penyakit? Kita kata mudah-mudahan doa syafakallah. Syafakallah la ba'sa tahur, insya-Allah Allah sembuhkan. Insya-Allah dia bagi. Jangan bimbang benda ada kecil. Minta. Dia ada firman dalam ayat dia, ud'uni astajib lakum. Minta dia bagi. Kunci membuka langit adalah doa. Akhi, pakai doa tu akhi. Kita kata kat dia, dia dengar seronok. Nabi kata pada kita, siapa Allah Ta'ala bagi lemah lembut. Artinya
Kalau orang tu Allah bagi kita layan anak semua lemah lembut. Lemah lembut bukan makna dia buat salah kita tak tegur. Kita ada akhlak kita. Artinya siapa dapat benda ni, artinya telah dikurnia kebaikan dunia dan akhirat yang cukup banyak dekat dia. Dia dapat kebaikan akhirat. Dia akan dapat. Iman kita sedang, iman kita tak sedang. Tapi rahmat di belakang kita ni banyak. Orang cakap pasal kita, kita tak dengar lagi. Di sisi Allah nama kita ditulis. Antum ingat balik hadis yang kita baca dulu, kan? Ada malaikat. Allah panggil malaikat mai. Allah kata aku suka dengan hamba ni. Hamba pun suka dengan dia. Maka malaikat Jibril panggil semua malaikat di langit bagi tahu Allah suka dengan si fulan. Allah suka dengan hamba ni. Hamba semua pun suka dengan dia. Terkenal habis kita di langit sana. Antum bayang terkenal kita di sana, esok kita mati, roh kita dicabut, naik ke langit. Semua malaikat kenal. Kita pun tak perasan malaikat dia tegur, "Hai apa khabar? Hai ni bukan duduk simpang 3 ke?" Kita nak heran malaikat tahu simpang 3, boleh tak tahu? Nama hang pernah disebut di langit. Allah suka akhlak hang baik. Hang maaf orang, hang infak. Hang ni satu orang yang suka pada kebaikan, hang tahan marah. Siapa tak kenal hang? Nabi sebut pada kita apa dia? Nabi kita menyambung silaturahim. Inilah akhlak yang baik. Kau kita tak cakap dengan kita, sonda. Mesej kat dia 3-4 hari mesej kau apa abang. Dia buat tahu, aku tak ada adik lagu hang. Tak apa. Kita kata cincang kok mana yang tak betul. Cincang ayak tak betul. Tak apa dia kata cincang ayak tak betul, aku tu bagi panas ayak tu, aku tu corok kat lagi. Orang marah. Tapi dia Izuk Assalamualaikum, Pak Abang makan apa? Aku duduk makan racun tikus hang punya pasal. Nabi kata Allah bagi kat kita silaturahim. Oh besar ikhwan jemaah sekalian, besar. Lebih besar daripada segala-galanya. Nabi kata hal itu akan memakmurkan negeri dan memanjangkan umur. Siapa dapat dua benda ni ikhwan? Apa dia? Lemah lembut dan dia ada tubuh badan dan jiwa yang kuat untuk menyambung silaturahim. Bermakna dia ada badanan sabiran, badannya lasak, telinga yang kuat. Kita kadang tak kuat ikhwan. Kadang kau kita ke abang kita ke adik kita sound sikit dia rasa pedih macam menanah. 3 kali raya dah tak pergi. 3 kali raya tak pergi. Terasa sampai ke dalam. Nabi nak kita jadi orangnya macam mana? Orang cakap kena dekat telinga jadi macam ayam tedun keladi. Gugak je tu, tak ambil hati, tak boleh simpan. Nak ambil tak ada, simpan tu lah. Kena kencing manis pula. Nak tahan dia kata orang. Nak tahan dia kata. Hang ni sampai muka tak malu langsung. Tak ada duit cari aku. Hang ni muka tarpar ke? Muka tembok ke? Oh, lu kena ayat tu. Kalau kita kena ayat tu ya kawan. Kawan duduk katil CCU balik rumah, kita pergi duduk katil dia. Power punya ayat dia bagi. Tapi Nabi kata tak usah ambil hati. Nak dapat tak ambil hati tu macam mana ya kawan? Jiwa kena kuat. Siapa dia boleh tahan lagu ni? Nabi kata Allah bagi doa kat dia. Allah bagi negeri yang makmur, umurnya panjang. Rumah tangga yang makmur, rezeki masuk melimpah ruah. Dan Allah bagi umur sihat tua badan pada dia. Ini Nabi sebut kepada kita jemaah. Dan dalam hadis yang akhir Nabi sebut kepada kita, hadis riwayat At-Tabrani juga daripada Husain bin Ali cucu Rasulullah. Nabi katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbul ma'ala wa yuhibbul ma'ala al-umur wa yakrahu safsafaha. Nabi kata sesungguhnya Allah maha indah. Allah tu maha indah, menyukainya indah-indah. Allah sukanya indah. Daripada cakap, daripada buat, daripada kita dengan siapa pun kita baginya indah-indah, Allah suka. Menyukai perkara yang mulia dan membenci perkara-perkara yang hina dan tercela. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Lalu beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah yang memasukkan manusia, apakah sebab manusia ini masuk ke dalam syurga begitu banyak? Nabi jawab kepada sahabat, Nabi kata taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa dan akhlak yang baik.
Taqwa dan akhlak yang baik. Dan Nabi tunjuk bagi salam, bagi orang makan. Nabi kata orang tak mau cakap dengan kita, kita cakap dengan dia. Nabi kata ni semua daripada akhlak yang mulia. Taqwa dan husnul khuluq, akhlak mulia. Dua benda ni banyak menjadi sebab orang masuk ke dalam syurga. Dan ketika ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, hadis At-Tirmidzi dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, apakah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka banyak? Nabi SAW jawab, ikhwan, Nabi kata mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Maksud dia apa? Bahasa yang keluar. Kan dia masuk kedai kawan tu, dia kata, oi orang di sana, di sini nak main, nak beli dengan orang di sana, dengan kedai-kedai di sana. Apa dia kata? Amboi cantiknya bahasa. Tengok. Bahasa cantik, bahasa punya bagi. Amboi dia kata makan macam buluk. Allah, kita kena ayat tu ya Allah. Silap pulut hak lama tinggal mai balik. Kena ayat tu berdesing kepala. Amboi dia rumah tak ada beras ke pulun sekan. Kita baru je kacau bubuk tu, bubuk duk bagi bulan puasa tu kan. Baru aja kacau. Amboi dia kata kau semua kau tinggal halia dengan serai je. Kita baru nak ambil dia lepas ayat tu, kita lepas terus dia dalam tu. Pegang dia, kita lepas dengan dia tu sekali masuk. Mulut dia kata, mulut. Kita ikhwan, kita duk belajar agama ni, kita duk belajar Quran, sunnah ni ikhwan. Kita kena doa pada Allah supaya Allah bagi benda ni tahan, jiwa kita tahan. Kita boleh tahan ikhwan. Kita nak jaga lidah kita ni. Kita nak tahan masa orang kata ke kita. Memang kadang-kadang kita akan cari orang, kita luar perasaan. Yang ni memang sabit dalam hadis. Bila Nabi tertekan, Nabi cari sahabat Nabi Ubadah bin Muaz. Nabi luah kepada Ubadah bin Muaz. Dia orang tua. Nabi luah, orang buat kat aku lagu ni, orang buat kat aku lagu ni. Dia akan kata sahabat Muhammad, benda yang lalu ini semua adalah fitrah. Dalam hadis Imam Muslim kita akan jumpa riwayat Nabi luah perasaan pada orang. Luah ni benda biasa ikhwan. Tapi masa orang kata pada kita tu, kita ajak diri kita, kita tak mau kata macam dia kata kat kita. Ni bangsa apa ni dia kata? Kita jaga. Kita masa orang kata kat kita ikhwan, kamus ni dia main dalam kepala ni berkitab-kitab. Nak memilih ayat apa nak balas balik. Oh kita tahu bahasa kasar, bahasa tak kasar, bahasa halus, semua dia main ni, dewan bahasa tu dia selungguk main dari kepala. Setan pula duk buih, balas. Ni hang nak jantan ni keturunan hang ni, hang tahu dah hang keturunan hang jebat. Dengar pula lagu tu nak balas. Kita nanti kita balik kita luah kat bini kita. Luah tak ada apa ikhwan, kita boleh luah. Tapi masa dia kata kat kita tu, kita nak ajak, tak mau kata dia balik. Dia orang jahat, dia pecah amanah, dia penyeleweng duit. Tapi masa kita nak dedahkan dia, kita tak mengaibkan dia. Itu kita nak belajar. Kita kata Tuan tak layak pegang jawatan ni. Pasal nampaknya ada benda pernah jadi Tuan pernah ni sikit lah. Apa dia saya buat? Ceritalah. Kita tu cerita. Kita kata, saya nak abang kata, kita nak cadang orang lain kan. Baik hang cerita, tak kalau aku tendang hang. Mangkit tendang dia terus. Pasal apa? Dia tendang kita pula. Kita tak saya cerita. Kita tahu kita boleh cerita. Kalau kita cerita, dia jadi ensiklopedia pula, 15 jilid. Kita nak ajak, tak mau cerita. Cuma kita nak abang kata, jawatan rukun tetangga ni tak mau bagi kat dia. Hak tu ya. Pasal bila dia pegang rukun tetangga, dia suka naik tangga rumah orang. Itu masalah dia. Jadi tangga tu tak ada rukun. Jadi kita Tuan, tahun ni Tuan tak usah pegang. Tuan pegang rukun lain, pegang rukun negara pula. Rukun tetangga ni bagi kat orang lain lah. Tak pasal apa? Pasal tu saya ingat Tuan pun tahu sendiri, Allah pun tahu. Cukup dekat tu. Nak ajak diri kita tu ikhwan. Tak boleh ikhwan, tak boleh. Ni orang duk cakap lagi tak boleh. Tu yang duk baca buku ni nak repair akhlak balik.
Masih banyak riwayat lain yang secara tersirat maupun tersurat mendorong motivasi agar kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan segala bentuk akhlak yang tercela. Banyak riwayat-riwayat kita boleh jumpa dalam buku ni, ikhwan. Buku ni, ikhwan, ada 568 muka surat. Baru muka surat 21. 568 muka surat. Banyak hadis kita boleh jumpa. Ni baru muka surat 21. 21 muka surat pun dah 9-10. Antum bayang bila tahu nak habis buku ni. Bila tahu nak habis. Buat mai sebulan tak mai, 2 bulan tak mai. Mau 2 kali pilihan raya baru nak habis. Banyak hadis kita boleh jumpa, ikhwan. Banyak lagi hadis. Ini malam ini dia nak cerita kepada kita bahawa kita kena tahu satu benda, akhlak mulia itu adalah satu warisan, satu khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi, dan tak boleh kita tinggalkan dia dengan tak memandang langsung. Kita ada anak kecil-kecil yang kita boleh didik, ikhwan, kita mesti mau didik mereka dengan akhlak yang baik ni. Insya-Allah, ikhwan, pada pusingan yang akan datang kita akan tengok seluruh ibadat yang kita buat ada kaitan erat dengan akhlak yang mulia. Imam semayang, imam puasa, imam zakat, dia ada kena-mengena dengan akhlak. Dia akan sebut contoh-contoh orang semayang tak ada akhlak ke mana. Dia bukan nak cerita bab semayang, dia nak cerita macam mana yang dikatakan semayang tak ada akhlak. Salah satu contoh, orang yang masuk sah semayang dikatakan tak ada akhlak, dia masuk dengan berlari. Nabi kata dia tak ada akhlak. Nabi kata alaikum bis sakinah. Jalan tu dengan tenang. Brum dia lari. Satu, dia main lambat. Kedua, imam nak rokok dah. Imam doa alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia balin habis cebok-cebok ayat dalam kolam. Brum betul pula dengan cermin. Pam kata dengar. Aduh ilah. Imam duk subhana rabbil ala, dia duduk belakang. Aduh ilah. Dia marah pula, siapa lah pergi bawa cermin lagu ni, buta perut. Rupanya yang buta perut tu dia. Dia lari lagu tu, dia masuk saf. Apa Nabi kata? Tak ada akhlak. Orang ni tak ada akhlak. Di antara orang yang sembahyang tak ada akhlak, kita boleh jumpa Nabi sebut siapa dia? Orang yang sembahyang depan pintu orang nak keluar. Tak tahu lah apa masalah dia pun tak tahu. Silap makan ubat ke orang itu. Dia pergi cari tempat orang nak keluar, dia pergi bagi. Allah, orang nak keluar ke mana? Bila orang nak keluar, dia angkat tangan pula lagu tu. Allah Akbar. Satu macam syekh pergi jadi lagu tu. Apa hal dia ni? Orang duduk tunggu situ ha. Lagi orang tunggu, lagi duduk berbetul. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Itu tak tahan dah boh terus ya. Dia tak ada akhlak. Dia walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa. Kita akan jumpa dalam hadis, di antara orang yang tak ada akhlak, dia sembahyang, dia menyusahkan satu jemaah sembahyang di belakang dia. Bacaan dia. Pasal itu Nabi kata, aku tak mau makan bawang putih hidup ni, nanti aku menyusahkan orang. Dia makan derian ke, dia makan laksa belut, tak kumuk. Main-main duduk sebelah kita belahak. Allah. Belut tu makan hidung. Dihisap rokok, kita tinggal mata putih, hilang dah mata hitam ni. Nabi kata tak ada akhlak. Nabi sebut tak ada akhlak orang ni. Tak mau. Kita makan bawang yang masak tak apa, ni bawang mentah kita makan. Belahak pula. Masuk tandas, makan petai semua cukup, pergi kencing. Pelas pula tak boleh. Allah, dia ni dia pergi lepas petai dalam tu. Kita pun nak pergi terkencing juga. Ya, lagu tu main tutup hidung, mata hitam hilang dah. Naik mata putih, keluar arwah terus. Nabi kata tak ada akhlak apa. Ini Nabi sebut, ikhwan. Jadi kita akan tengok nanti hubungan ibadat dengan akhlak yang kita buat, insya-Allah. Hubungan akhlak dengan ibadat yang kita buat. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.